Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 20 Februari 2023. Kementerian Dalam Negeri KDN memberi amaran kepada semua pihak agar menghentikan apa jua perbuatan yang berpotensi menimbulkan huru-hara kepada rakyat dan negara. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau memandang serius berhubung satu acara melibatkan perarakan replika bersenjata tajam yang berlangsung dalam suatu himpunan anjuran sebuah parti politik di Setiu Terengganu pada 17 Februari lalu. Katanya, apa jua tindakan yang mempamerkan serta meluahkan semangat dengan diselangi apa-apa simbol berupa senjata atau ketenteraan amatlah tidak wajar dan tentunya akan mengundang keresahan awam. Sementara itu, Pakatan Harapan Terengganu hari ini tampil membuat laporan polis berhubung perarakan itu dan meminta siasatan terperinci dilakukan terhadap isu berkenaan kerana telah memberikan persepsi tidak baik terhadap mesej kedamaian yang dibawa oleh Islam demi keharmonian rakyat di negara ini. Dalam pada itu, penolong setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, isu perarakan itu tidak wajar dipolitikkan. Menurutnya, perarakan tersebut juga bukan program baharu kerana telah dianjurkan PAS sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah menjadi sebarang isu selama ini. Pakatan Harapan Pulau Pinang akan mengadakan pertemuan dengan Barisan Nasional Negeri itu bagi membincangkan kerjasama dan persediaan menjelang pilihan raya negeri akan datang. Pengerusi PH Pulau Pinang, Chow Kon Yu berkata, pertemuan akan diadakan secara rasmi selepas PH Pusat mengeluarkan arahan. Sementara itu di Kelantan, pengerusi PKR negeri itu, Nik Nazmi Nik Ahmad menyatakan bahawa sukar untuk mereka menawan Kelantan yang merupakan kubu kuat PAS sejak 1990. Sebaliknya, beliau menegaskan PH akan kekal fokus sebagai pembangkang yang lebih kuat dan tidak menggantikan kerajaan negeri yang sedia ada pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Dalam perkembangan sama, negeri-negeri yang berada di bawah pemerintahan PH akan mengadakan pertemuan rasmi bersama pemimpin-pemimpin PH peringkat negeri Khamis ini bagi membincangkan beberapa perkara menjelang PRN akan datang. Pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan penyelewengan wang zakat melibatkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Zakat Sdn Berhad untuk dirujuk semula timbalan pendakwa raya bagi tindakan selanjutnya. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, kes tersebut masih dalam siasatan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan iaitu pecah amanah. Terdahulu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan hasil siasatan telah selesai dan tidak menemukan sebarang unsur kesalahan jenayah rasuah di bawah Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, siasatan kes tersebut dibuka di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan iaitu melakukan pecah amanah dan meminta orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan. Sementara itu, Mains turut mengeluarkan kenyataan menafikan tuhmahan dan fitnah yang disebarkan dan telah membuat beberapa laporan polis terhadap pemilik media sosial terbabit. Masa kerajaan benarkan pengeluaran, berapa ramai yang keluarkan dan tidak digunakan dengan betul? Itu luahan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam sebuah program radio awal pagi tadi. Isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menjadi perbualan hangat apabila kerajaan didesak untuk mempertimbangkan ais-skim pengeluaran sebanyak RM10,000 hingga RM30,000 daripada KWSP secara one-off. Tambahnya, simpanan KWSP adalah bertujuan menjadi penjamin masa depan persaraan pencarum dan tidak sepatutnya digunakan sewenang-wenangnya. Beliau turut berpandangan kerajaan perlu memperkenalkan inisiatif berbeza selain menjadikan rintihan rakyat sebagai keutamaan terutamanya ketika inflasi, kenaikan harga barang yang menjejaskan masa depan mereka. Yo, ayo, makan powercat. Yo, ayo. Hai pecinta kucing, ada berita baik. Kini ada Powercat, makanan kering premium, segar, bersih, organik, mengandungi 32% protein yang cukup untuk memenuhi nutrisi kucing kesayangan setiap hari. Powercat memberi kucing kekuatan untuk selalu sihat dan gembira.
Mahkamah Session hari ini dimaklumkan bahawa salah seorang peguam bela pengasas rumah bonda, Siti Bainun Ahmad Razali, kembali mewakilinya dalam bicara bela diri atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down, Bella, selepas menarik diri pada 13 Januari lalu. Siti Bainun memberitahu Hakim Izralizam Sanusi bahawa peguamnya, Muhammad Farhan Ma'ruf, akan mewakilinya bagi kes tersebut dan tidak lagi memerlukan peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Dalam pada itu, Siti Bainun turut menyatakan bahawa dia sering meminta peguam-peguamnya yang terdahulu untuk kembali mewakilinya dan telah memaklumkan kepada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan tentang perkara ini. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Zilfinas Abbas telah minta mahkamah untuk merekodkan kronologi penarikan diri peguam-peguam yang terlibat mewakili Siti Bainun dalam kes tersebut. 2 ditahan selepas terlibat dalam pergaduhan dengan seorang lelaki di sebuah pusat hiburan di Taman Nusa Bestari, Skudai semalam. Dalam kejadian yang berlaku pada pukul 4 itu, mangsa yang berusia lingkungan 20-an hanya mengalami kecederaan ringan. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Rahmat Arifin berkata, kejadian bermula akibat pertengkaran mulut antara mangsa dengan 2 orang suspek ketika berada dalam premis berkenaan. Rahmat berkata pihaknya masih menjalankan siasatan dengan mengesan 5 lagi suspek yang dipercayai terbabit dalam kejadian pergaduhan tersebut. Tambahnya, kedua-dua suspek yang ditahan itu ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Terdahulu, tular beberapa video di media sosial memaparkan seorang individu dibiarkan terbaring selepas dipukul oleh sekumpulan lelaki. Beralih ke berita dunia. 36 maut dalam bencana banjir dan tanah runtuh selepas hujan lebat melanda Sao Paulo, Brazil. Rakaman televisyen dan media sosial yang diambil di bandar San Sebastião menunjukkan seluruh kawasan kejiranan termasuk lebuh raya ditelenggami air manakala banyak kenderaan dan harta benda musnah berikutan angin kencang dan pokok tumbang. Seramai 228 orang kehilangan tempat tinggal dan 338 yang lain dipindahkan di wilayah pantai utara bandar Sao Paulo. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan kerajaan negeri, pasukan penyelamat kini sedang giat dan membantu mangsa yang terlibat. Gubernur Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, turut mengisytiharkan darurat di 5 bandar di sepanjang pesisir pantai tersebut. Operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di kebanyakan wilayah Turki dan Syria telah berakhir pada malam semalam. Tragedi melanda negara tersebut sejak 2 minggu lalu telah meragut seramai 40,642 individu di Turki manakala 5,800 individu di Syria secara keseluruhan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turki, seramai 19,436 anggota pasukan mencari dan menyelamat SAR tempatan dan antarabangsa telah menjalankan misi SAR di kawasan bencana dan sejumlah 216,166 kemah telah dibina di zon gempa. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar, Perbandaran dan Perubahan Iklim, Murad Kurum berkata, kempen pembinaan rumah terbesar dalam sejarah negara di 11 wilayah yang terjejas akan dilaksanakan bagi membantu menyediakan rumah yang selamat untuk mangsa. Berita ekonomi. Belanjawan 2023 perlu memberi penekanan kepada pakej rangsangan ekonomi yang lebih komprehensif dan bersifat jangka sederhana 5 tahun dengan menggalakkan serta memudahkan proses kemasukan pelabur. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, Fuad Muhammad Berawi berkata, pelaburan ekonomi penting dalam mencipta peluang pekerjaan serta menjana tabungan domestik. Katanya ini seterusnya dapat memberi sumbangan kepada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang semakin menyusut.
Kerajaan juga perlu mempercepat langkah menarik pelaburan asing, terutamanya Turki, dengan menyediakan infrastruktur yang kondusif untuk pelabur asing seperti proses dan jangka masa kelulusan, tapak dan lokasi pelaburan, selain kemudahan tenaga kerja yang terjamin. Jelasnya, kerajaan juga dijangka memberi tumpuan khas kepada langkah menjana ekonomi berteraskan konsep Malaysia Madani dengan membina semula ekonomi negara, kesan daripada penurunan ekonomi global yang menjamin kesejahteraan rakyat. Ringgit diunjur terus menyusut pada minggu ini susulan desakan Amerika Syarikat mahu melihat kadar faedah di negara itu dinaikkan sehingga 5% bagi mengekang kadar inflasi yang masih tinggi. Hal ini berikutan data terkini indeks harga pengeluar masih mencatatkan peningkatan 6% di Amerika Syarikat. Pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, ringgit dijangka berada sekitar RM4.40 hingga RM4.45 pada minggu ini. Bagaimanapun, penyusutan tersebut boleh memberi manfaat kepada ekspor negara yang dapat meningkatkan lagi jumlah ekspor. Ahmad Razman menjangkakan Bursa Malaysia masa kini akan bercampur sekitar 1,450 dan 1,500 mata disebabkan pelabur mungkin ingin menunggu pembentangan belanjawan 2023 pada Jumaat ini. Kita ke berita sukan. Manchester United terus memberi tekanan buat pasukan di puncak Liga Perdana Inggeris EPL selepas merekodkan kemenangan 3-0 ke atas Leicester City di Stadium Old Trafford awal pagi tadi. Pada aksi tersebut, skuad kendalian Erik ten Hag itu membariskan kesebelasan terbaik dengan menyenaraikan pemain seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes dan Wout Weghorst dalam kesebelasan utamanya. Manchester United membuka tirai jaringan pada minit ke-25 melalui rembatan cantik penyerang Marcus Rashford sebelum dia sekali lagi menambah jaringan pada minit ke-56. Gol ketiga pasukan Red Devil dijaringkan oleh Sancho pada minit ke-61 setelah menerima hantaran cantik Bruno Fernandes. Skuad The Red Devils terus melakukan asakan namun ketangkasan penjaga gol Leicester, Daniel Ward, berjaya menafikan beberapa percubaan berbahaya dan keputusan kekal 3-0 sehingga tamat perlawanan. Kemenangan tersebut menyaksikan United kini kekal di kedudukan ketiga Liga dengan mengutip 49 mata di belakang Manchester City dan pendahulu Liga Arsenal. Sarawak sah menjadi tuan rumah bagi penganjuran Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkara itu diputuskan oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dalam satu mesyuarat mengenai penganjurannya baru-baru ini. Terdahulu, Abang Johari dilaporkan berkata negeri tersebut telah bersedia menggalas tanggungjawab itu untuk menjadi tuan rumah dan meminta Kerajaan Persekutuan memaklumkan perkara berkenaan lebih awal bagi memudahkan pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf, kemudahan dan infrastruktur sukan sedia ada. Sementara itu, Yayasan Sarawak dinobatkan sebagai juara keseluruhan pesaya ke-14 dengan memperoleh 12 pingat emas, 9 pingat perak dan 3 pingat gangsa sekaligus menyumbangkan sejumlah 95 mata. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 21 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.